5 kisah paling sedih artis Malaysia ketika ibu bapa meninggal dunia. Sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like dan share video ini. Dia nak masuk liang lahat tu, saya tolak semua orang. Saya tak bagi dia masuk liang lahat tu masa tu. Bila saya ingat balik, arwah meninggal dalam dakapan saya. Kalau boleh ceritakan sikit, apabila berada dalam dakapan tu. Saya bawa balik daripada kerja masa tu. Dia nampak je mak saya dengan saya masuk ke pintu tu. Dia kata, okay, now daddy boleh baring. Dia tunggu. Tapi biasanya saya yang angkat dia ke katil. So, saya tanya dia, Nak Lisa baca Yasin? Okey. Lepas baca Yasin, dia siap boleh betulkan lagi. Sebab dah hafal kan? Dia dah hafal. Dia tahu mana betul, mana salah. Masya Allah. You know, he corrected me. Jadi jom kita zikir. Allahu, Allahu, Allahu. Yeah, that's what matters. Dia cakap. Tak faham lagi. Saya masa tu tak faham lagi. Saya cakap dengan dia, Daddy, ingat tak semalam kita baru je ambil blood test. Daddy punya cancer dah improve 50%. You are going to be my wali. Okay. Nampak dia macam apa tu, kurang selesa sikit nak baring tu. Daddy nak buka ke t-shirt tu? Okey, semua okey. Saya angkat dia, buka. Berat ni. Bukakan t-shirt dia. Lepas tu macam ni. Saya sambung sikit. Allahu, Allahu, Allahu. Zikir sama-sama. Dia pun cakap Allah, Allah, Allah. Sampai susah sikit dia nak bertutur tu. Susah sikit dia nak lafaz. Sumpah lillah wallah tu. Tiba-tiba saya blackout. Tiba-tiba blackout. Saya sadar, tengok dia dah tak bernafas. Mata dia pandang atas je. Lepas tu saya macam, apa baru berlaku ni? Apa blackout tu? Lepas tu saya cakap, macam seolah-olah faham pula kan. Daddy kalau nak tidur, tutup mata Daddy. Mata dia pandang saya. Subhanallah, subhanallah. Ini lebih baik ya. Takut dia punya. Selagi dia ada ni jagalah. Macam saya, pengalaman saya tak sempat tengok mereka. Bapa saya ni, saya masa tu baru-baru dalam industri. Saya tak ada duit. Jadi masa tu baru saya kenal mana kawan, mana tidak. Saya juga saya nak pinjam duit. Duit untuk tambang bas je. Untuk tengok bapa aku meninggal. Kenapa tak boleh tolong? Bapa aku meninggal. So dia orang ingat macam saya main-main benda tu. Ya Allah, saya cakap, tolonglah aku tengok bapa aku meninggal. Bagi aku RM50, RM30. Aku tak ambil tambang lepas. Asal kau tak ada duit. Tapi alhamdulillah ada seorang yang bagi saya RM50. Saya balik saya, sama sampai pun dah dikebumikan. Ada balik saya pun dah pandang sengit ke saya dah. Macam kau lebih penting ke kerja kau daripada bapak kau. Itu situasi saya lah masa tu. Terima kasih. Masa Pio Azman cerita tengking mak, lepas tu lagi meninggal mak saya kat pentas. Kakak saya telefon suruh balik. Saya kata saya tak boleh balik. Kakak saya nangis-nangis. Saya balik juga balik. Saya cakap tak boleh balik. Sebab saya satu-satunya anak lelaki dia. Sebab saya manja dengan mak saya.
Itu sebab saya tersentuh. Jadi macam maknanya menerima berita kematian tu, abang di atas pentas dan tak nak balik. Abang tak boleh balik. Abang cakap lepas show abang balik. Tapi abang tak balik. Sebab esoknya abang ke tempat lain pula. Itu kesilapan yang abang buat lah. Oh, tak ada langsung menyinggah. Sampai abang tak tahu kubur dia kat mana. Asal seminggu lepas tu abang balik, abang tak beritahu. Abang malu dengan adik-beradik. Abang 3 beradik. Abang balik, abang tak beritahu. Abang isi abang je balik cari kubur, tak jumpa. Abang tanya pakcik yang jaga tu kan, dengan isi abang, mana kubur mak saya yang meninggal sekali bulan. Dia tunjuk lah. Itu lah. Masa tu mak di kampung, mak saya memang ajak tidur. Dek, kau tak nak tidur dengan mak ke? Oh, ada dia cakap je. Tiba-tibalah dia cakap benda tu kan. Kata tak apalah, nanti adik balik, besok adik datang lagi lah. Tu saya balik lah. Rupanya yang dia ajak saya, bila mak saya cakap macam tu, and then saya balik, saya tak tidur. Bila dia dah tidur selama-lamanya, sampai sekarang saya tidak boleh memaafkan diri saya. Kenapa saya tak tidur dengan mak saya pada malam itu? Tapi saya tak boleh berkalau, sebab Nabi tak bagi berkalau. Berkalau tu boleh membuka pintu syaitan. Berkalau itu bermaksudnya engkau menentang takdir. Jadi apa yang saya bukan seorang anak yang baik. Saya pernah tengking mak saya. Saya akui saya bukan anak yang baik, walaupun orang memandang saya ustaz. Masa saya form 4, saya tengking mak saya. Bila saya bagi tahu Tok Ki dan semua, sampai sekarang saya tidak boleh memaafkan diri saya. Dalam keadaan orang melihat saya mungkin memberikan motivasi. Setiap kali saya live, saya akan sebut pada netizen, kadang-kadang saya menahan diri walaupun orang melihat saya. Ketika usia saya 42 tahun, 4 bulan sebelum bapa saya meninggal, 42 tahun, tahun 2008 bulan 1 bapa saya meninggal. 4 bulan sebelum tu abang saya meninggal. Saya tak rasa apa-apa masa abang saya meninggal, rasalah. Tapi bila bapa saya meninggal, bayangkan saya tidak boleh mengaji untuk arwah jenazah arwah bapa saya, sebab saya tak tahu mengaji. Sebabkan diorang pun sibuk. Saya tak salahkan mak bapak saya, sebab saya dibesarkan di Kuala Lumpur. Kami tidak ada sekolah agama petang-petang masa tu. Jadi saya tak tahu mengaji. Jadi saya tengok sebujur kaku jenazah bapak saya. Saya tak boleh mengajikan. Yang saya tahu nak baca masa tu Al-Fatihah, Qul Huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Itu saja yang saya tahu. Dan saya merasakan betapa hinanya saya. Nama saya besar, Rosyamno. Saya diangkat menjadi bagai-bagai hero Melaya, hero nombor 1 Malaysia. Tapi bila bapa engkau mati, engkau tak boleh sedekahkan. Dan di situlah terdetik di hati saya. Mak saya selalu pesan, apa-apa pun doa, minta pada Allah. Saya cakap pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mengaji, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Dan akhirnya Allah jumpakan saya ketika saya umur 45 tahun dengan seorang ustaz, bukan di masjid, di lokasi KL Gangster. Datang seorang hamba Allah ni, dia kata, bang, saya peminat abang, boleh tak saya dapatkan nombor telefon abang? Saya pun macam, okey, ambil lah. Lepas tu dia telefon saya setiap minggu untuk berjumpa dengan saya. Dipendekkan cerita, saya jumpa dengan dia setelah 3 bulan dia telefon saya. Itu yang saya katakan hikmah yang Allah nak bagi pada saya. Allah bagi pada saya kerana doa. Saya tanya dengan dia, engkau kerja apa? Saya ustaz. Saya macam, ustaz. Saya ingatkan dia budak-budak biasa je. Lepas tu dah cerita-cerita, cakap, saya nak belajar mengaji tak? Kau ada tak kawan yang boleh ni? Cakap, saya lah mengajar mengaji bang, nak jadikan cerita ni. Subhanallah. Engkau boleh ajar aku mengaji tak? Cakap, boleh, tapi kau jangan cerita dengan orang lain. Malunya saya
Sebab saya Rosyamno yang tak tahu mengaji, yang pernah menipu diri saya. Setiap kali orang panggil saya pergi tahlil, saya baca pakai lawa dengan songkok, dengan handsome kononnya. Bila saya baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, yang lain aku main-mainnya semua. Main-main sampai habis. Saya menipu diri saya bertahun-tahun. Dan Alhamdulillah, saya mula mengaji ketika usia saya 45 tahun. 45 tahun. Mak saya pernah cakap mak saya, mak doakan mak, kita orang nak mengaji mak. Abah mati, abah meninggal mak, orang tak boleh mengaji mak. Mak saya doakan saya, dan saya mula mengaji daripada Alif Bata. Alif Bata, dan sampai hari ni saya tetap mengaji lagi bersama guru. Tahun 2016 saya khatam kali pertama dalam kehidupan saya di depan Kaabah. Saya khatam depan Kaabah kali pertama. Mungkin saya baca tu ada yang salah, itu antara saya dengan Tuhan. Tapi saya dapat khatam. Dalam kejahilan saya, kejahatan saya, dosa-dosa yang saya buat, saya dapat khatam depan Kaabah. Alhamdulillah.